اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita terus panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini Allah Ta'ala mentakdirkan kita untuk kita bersama-sama. Tak lain tak bukan tujuan kita bersama pada pagi ini adalah untuk kita melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala tegahan yang Allah Ta'ala telah tetapkan, dan kita mencari amal-amal kebaikan sebanyak mungkin. Kita melakukan ibadah dalam kehidupan kita, dalam misi kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga segala apa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicatat sebagai amal-amal yang soleh, sebagai bekalan yang terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Semoga sahabat-sahabat sekalian senantiasa berada dalam keadaan kesihatan yang terbaik, dan juga semoga kita senantiasa dilindungi, diberkati dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga ke hari akhirat, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sebagaimana kebiasaan kita akan bersama-sama untuk melakukan sedikit tazkirah ataupun peringatan buat diri kita, dan kita melakukan amal-amal dalam kehidupan kita dengan panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini ingin saya kongsikan sedikit peringatan khususnya untuk diri saya dan juga untuk kita bersama, iaitu suatu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallah azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa peringatannya? Iaitu peringatan kepada kita supaya kita senantiasa melakukan muhasabah diri kita, koreksi diri kita, memperbetulkan diri kita atas segala amal-amal yang telah kita lakukan. Mungkin dalam kehidupan kita, kita rasa banyak dah amalan-amalan yang kita lakukan sebelum ini, tetapi mungkin kita kurang mengambil sedikit masa untuk kita bermuhasabah.
muhasabah diri kita atas setiap perlakuan, atas setiap tingkah laku kita, atas setiap amal-amal yang kita lakukan, sama ada amal yang kita lakukan itu adalah amal yang baik ataupun amal yang buruk. Kerana di sini dikatakan apa dia? Kita diberikan peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, dan kita senantiasa memerhatikan apa yang telah kita lakukan. Bila dikatakan memerhatikan, maksudnya apa dia? Kita muhasabah diri kita atas setiap perlakuan yang telah kita lakukan selama ini. Muhasabah diri kita, agak-agak banyak amal kebaikan ataupun lebih banyak amal-amal keburukan. Dan pagi ini saya nak kongsikan satu nukilan daripada Buya Hamka. Buya Hamka ni banyak nukilan-nukilannya, kata-katanya yang banyak memberikan inspirasi buat diri kita untuk kita senantiasa bermuhasabah diri kita. Dalam sebuah nukilan dalam lembaran hikmah daripada Buya Hamka, tajuknya iaitu terlena. Kita memang mudah terlena kan. Jadi cantik sungguh kata-kata daripada Buya Hamka untuk diri kita. Apa nukilan daripada Buya Hamka? Kita lihat. Waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha, tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran, menambah hafalan satu hari satu ayat. Itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir. Walaupun hanya 3 rakaat, semuanya tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup kita menghabiskan waktu. Berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30. Sebentar kemudian 40, tidak lama terasa menjadi 50. Dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan, Atuk ataupun Nenek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah, ternyata tidak seberapa sedekah dan infak, cuma seadanya. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada, eratkan silaturrahim tidak pernah dibuat. Justru, apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit, menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakratul maut? Hati berkata, tambahkan usiaku ya Allah. Aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagi kah untuk mengulang pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Allahu Akbar. Ini yang saya katakan Buya Hamka, bila mana nukilan daripada Buya Hamka, walaupun ayatnya kita lihat seolah-olah macam perkara biasa, tetapi inilah hakikatnya dalam kehidupan kita. Suatu peringatan yang cukup baik buat diri kita, yang mana kita ni walaupun tajuknya terlena, bukan maksudnya terlena dari sudut kita iaitu sering kita tidur, tetapi maksudnya terlena ini kita termasuk dalam golongan orang yang terleka. Kita termasuk dalam golongan orang yang mensia-siakan usia yang telah kita lalui selama ini. Kan dalam ingatannya katakan apa dia? Dalam pada kita berazam pagi-pagi kita nak berzikir di waktu pagi, sedar tak sedar, rupanya dah masuk siang hari. Kita berazam setiap hari kita nak bersedekah setiap hari, tetapi belum sempat kita nak sedekah pada waktu pagi, matahari sudah naik meninggi. Kita niat untuk setiap pagi kita nak melakukan solat duha dalam kesibukan kehidupan kita. Kita terlepas waktu duha, sedar-sedar azan zuhur dah terdengar di telinga kita. Kita berazam setiap hari untuk kita cuba membaca surah-surah Al-Quran sekurang-kurangnya 1 juzuk setiap hari. Tetapi
perasan tak perasan kerana terleka dengan kesibukan di dunia, kita terlupa nak membaca Al-Quran secara istiqamah setiap hari. Kita juga berazam setiap hari kita nak menambah hafalan satu hari satu ayat. Bukan banyak pun satu hari satu ayat. Tetapi kita juga tak sempat nak buat perkara tersebut kerana kita sering dilalaikan dengan kenikmatan dunia kita. Dan begitu juga setiap malam kita berazam semenjak daripada Ramadan yang lepas, kita azam setiap malam sekurang-kurangnya 3 rakaat kita nak lakukan solat, tahajud, witir dan sebagainya. Tetapi belum sempat kita nak lakukan, sedar tak sedar dah nak masuk pada Ramadan yang akan datang. Dan begitulah kehidupan kita di waktu usia kita, daripada usia kita belasan tahun masuk kepada umur, meningkat kepada belia kita kan. Kita senantiasa disibukkan dengan kehidupan dunia kan. Daripada kita kecil kita ingat bila mana kita sekolah rendah kita rasa nak ya Allah cepatlah kan, cepatlah meningkat usia kita. Kita nak masuk sekolah menengah lebih enjoy hidup kita, lebih bebas hidup kita. Kita ada dengan kawan-kawan, kalau yang laki-laki boleh naik motor dengan kawan-kawan, boleh konvoi kan. Kalau yang perempuan kita ada geng-geng kita kan. Kita rasa hidup dalam kehidupan sewaktu di sekolah menengah itulah yang paling seronok dalam kehidupan kita. Tapi dalam masa beberapa tahun kita dah mula rasa bosan dengan kehidupan di usia belasan tahun. Kita nampak orang lain dah mula bekerja, kita pun rasa nak bekerja. Kerana apa? Bila mana kita bekerja, kita dapat keuangan, kita rasa kita mampu nak beli motor, kita mampu nak beli kereta. Selepas kita beli motor, kita rasa tak cukup dah naik motor Kapcai, kita nak beli motor RX. Dapat motor RX, kita rasa nak beli kereta pula walaupun kancil. Kan dah beli kancil rasa tak seronok. Kita nak beli pula kereta yang lebih besar. Kan brand yang depannya ada logo H kan. Kemudian bila dah begitu keluar pula X50, X70, rasa nak beli pula X50, X70. Begitulah kehidupan kita. Lepas kita dah masuk usia belia kita, kita ada keinginan untuk mendirikan rumah tangga. Kita sibuk dengan kehidupan berumah tangga. Kalau yang lelaki baru berkahwin, dia ajak pergi ke surau, dia ajak pergi ke masjid, nantilah dulu kita katakan apa dia, kita nak menyesuaikan diri kita dengan kehidupan berumah tangga. Kan kesian nak tinggal isteri seorang-seorang. Isteri pula nak lepaskan suami, rasa bang takut duduk rumah seorang-seorang. Bila hidup dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dikurniakan pula dengan zuriat, sibuk pula kita dengan zuriat kita. Begitulah seterusnya. Setelah mana kita semakin dewasa, semakin usia kita meningkat, kita dapat pula menantu, dapat pula cucu, disibukkan kita pula dengan menjaga cucu, sedar tak sedar kan. Daripada orang panggil kita abang, kemudian orang panggil kita atuk, kemudian orang panggil kita, kalau orang Jawa dia kata apa, buyut pula kan, sedar tak sedar. Rupanya tinggal saat-saat terakhir dalam kehidupan kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan, proses kehidupan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan manusia. Semoga kita tidak tergolong di kalangan mereka yang biasa-biasa dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mencari amal-amal kebaikan sebaik mungkin. Kan? Kita tak nak menghabiskan masa kita begitu sahaja. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kehidupan kita berlalu tanpa kita melakukan amal-amal kebajikan. Alhamdulillah, dalam setiap usaha yang dilakukan oleh pihak GNI ini, kita dapat banyak manfaat. Setiap hari ada sahaja amal-amal kita, menambah ilmu kita. Tetapi tak cukup sekadar kita menambah ilmu tanpa kita mengamalkan dan juga kita menyampaikan kepada orang lain. Sebab apa? Menuntut ilmu itu suatu kewajipan, tetapi mengamalkan juga suatu tuntutan, dan menyampaikan juga suatu keperluan untuk kita jadikan sebagai amal dalam kehidupan kita. Walaupun satu ayat itu yang baginda Nabi SAW pesan kepada kita. Begitu juga dalam setiap amalan kita, sedekah kita perlu untuk kita perbanyakkan. Kalau tak mampu banyak, setiap hari kita istiqamah dalam kehidupan seharian kita. Kita istiqamah satu hari RM1, RM2, RM3, RM4, kita teruskan untuk kita jadikan sebagai amal-amal yang terbaik. Dan jangan lupa kita mempersiapkan bukan sahaja untuk diri kita, bahkan untuk isteri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk zuriat keturunan kita. Kita mempersiapkan juga mereka untuk mencari bekalan yang sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Bukan setakat sedekah, bukan setakat infak, bukan setakat ilmu, tetapi juga tuntutan untuk kita mengeratkan silaturrahim juga perlu untuk kita lakukan. Dan yang paling penting, kita terus istiqamah dalam melakukan pengisian rohani kita, pengisian jiwa kita, pengisian
setiap yang kita lakukan bukan semata-mata dari segi jasmani kita dengan makanan jasmani kan. Kita ni setiap hari duk fikir nak makan apa. Kan. Pagi ni pun masing-masing dah terfikir dah tu. Mungkin ada yang dah siap dah pun buat sarapan. Kan, semalam nasi lemak, hari ni takkan nak nasi lemak. Hari ni mungkin nak makan kuih tiaw goreng. Esok plan pula nak masak apa dia, spaghetti. Macam-macam. Tetapi kadang-kadang kita terlupa untuk melakukan pengisian rohani kita. Jadi insya-Allah dalam kehidupan kita, perbanyakkan amal-amal kebajikan dan kita muhasabah diri kita, kerana sesungguhnya dalam pengertian muhasabah itu sendiri, apa yang dimaksudkan dengan muhasabah. Bila kita cerita muhasabah, kadang-kadang kita sendiri pun belum faham apa yang dimaksudkan dengan muhasabah diri. Sebenarnya muhasabah diri berasal daripada perkataan Arab, iaitu hasabah yahsubu hisaban, yang bermaksud kita menghitung atau kita mengira. Oleh itu dalam setiap kehidupan kita, muhasabah diri kita itu menandakan kita senantiasa mengira-ngira, bermuhasabah setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Dan kita lihat dari sudut muhasabah ini, Ibn Qayyim menyatakan muhasabah itu terbahagi kepada beberapa perkara. Yang pertama iaitu muhasabah sebelum kita melakukan sesuatu perkara. Kadang-kadang kita duk muhasabah setelah kita melakukan sesuatu perkara. Bahkan bukan dikatakan kadang-kadang, kebiasaannya. Bila sebut saja muhasabah, kita kata apa yang kita dah lakukan. Sebenarnya menurut Ibn Qayyim dia katakan muhasabah yang pertama iaitu muhasabah sebelum melakukan sesuatu perkara, iaitu setiap perkara yang kita nak lakukan, kita perhatikan niat dalam diri kita. Innamal a'malu binniyat. Kan, niat kita apa? Keinginan diri kita sebelum melakukan sesuatu perkara tu kita fikirkan dulu. Adakah perkara yang kita nak lakukan itu, perbuatan tersebut, adakah perbuatannya kerana Allah ataupun tidak? Ini perkara pertama yang perlu kita fikirkan. Muhasabah di peringkat awal. Kalau aku buat begini, ini aku buat kerana Allah ataupun bukan? Agak-agak kalau aku buat begini, adakah ini perkara kebaikan ataupun keburukan? Kita timbang tara terlebih awal kita melakukan perkara tersebut. Bila mana kita dapat melakukan muhasabah di peringkat awal, maka lebih mudah untuk kita melakukan amal-amal kebajikan dan kita meninggalkan amal-amal keburukan. Dan kita lihat dalam pada kita melakukan muhasabah yang dilakukan setelah kita melakukan amal-amal kita, ada 3 peringkat pembahagiannya, iaitu yang pertama, muhasabah diri kerana ketaatan yang kurang sempurna dalam menyempurnakan hak-hak Allah. Jadi muhasabah kan, kita setiap amalan yang kita lakukan, ketaatan kita kepada Allah sempurna ataupun tidak. Contohnya apa dia? Dalam pada kita lakukan solat sebentar tadi, solat subuh, adakah kita dah ikhlas ataupun belum? Ataupun semata-mata kerana kita nak melakukan secara sambil lewa. Jadi bila mana kita mampu muhasabah, kita lihat amalan yang kita lakukan adakah telah sempurna, adakah niat kita ikhlas kerana Allah ataupun tidak. Jadi ini peringkat muhasabah yang pertama. Jadi sama-sama kita muhasabah amalan kita supaya kita senantiasa ikhlas dan juga sempurna dalam setiap amalan kita. Yang keduanya, kita melakukan muhasabah tentang perbuatan yang kita lakukan itu, yang lebih baik, yang mana yang perlu untuk kita tinggalkan ataupun yang mana yang perlu kita lakukan. Jadi dikatakan tentang perbuatan yang lebih baik ditinggalkan jika ia telah menjadikannya lalai daripada ibadah yang utama. Contohnya, apa dia? Contohnya malam kita buat solat tahajud. Contohnya malam kita buat solat hajat. Kita lakukan qiyamul lail sejam, 2 jam, 3 jam. Tetapi rupa-rupanya amalan yang kita lakukan itu menyebabkan kita bangun solat subuh lewat. Jadi kita buat timbang tara. Kalau kata aku buat solat perkara-perkara yang sunat ini sehingga menyebabkan perkara yang wajib di pagi hari kita terlewat, maka kita perbetulkan amalan kita pada waktu malam tersebut supaya kita tidak meninggalkan sesuatu perkara yang lebih utama. Dan yang ketiga, iaitu muhasabah diri dalam perkara-perkara yang harus. Bermakna seseorang itu perlu menilai adakah sesuatu perkara itu dilakukan kerana dunia semata-mata ataupun kita lakukan kerana akhirat, atau adakah kerana mengharapkan redha Allah
atau hanya kerana pandangan manusia. Jadi setiap hari kita muhasabah apa yang kita lakukan ni sebenarnya kerana Allah ataupun tidak, ataupun kita hanya mengharapkan balasan di dunia semata-mata, ataupun kerana mengharapkan pandangan manusia semata-mata. Kerana sesungguhnya bila mana kita mengharapkan pandangan manusia, maka kita telah melakukan suatu perkara yang merugikan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah semoga dengan kita senantiasa muhasabah dalam diri kita, setiap amalan-amalan yang kita lakukan semoga menjadi amalan yang terbaik buat diri kita, insya-Allah. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang menggunung setiap hari, setiap ketika. Ketika mengenang Ghafarmu, putus asa tiada lagi, semangatku pulih kembali, harapanku subur kembali. Jadi insya-Allah bila mana kita dalam lirik lagu tersebut mengatakan apa dia? Bila mana kita mengenangkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul rasa gerun dalam diri kita. Kerana apa? Kita takut setiap perkara yang kita lakukan selama ini mengundang kepada siksaan Allah Taala, mengundang kepada kemurkaan Allah Taala. Dan ada kalanya bila kita mengenang kembali, kita rasa amalan-amalan yang kita lakukan banyak perkara-perkara keburukan, kita rasa putus asa kerana terlalu banyak dosa yang telah kita lakukan. Jadi bagaimana cara untuk kita membersihkan diri kita atas setiap perlakuan dosa-dosa yang telah kita lakukan yang cukup banyak dalam kehidupan kita selama ini. Namun bila mana kita mengenangkan ghafar daripada Allah, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dan pasti kita akan rasa tenang kembali, kita akan rasa bersemangat kembali untuk kita melakukan amal-amal kebajikan, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membuka pintu taubat untuk kita, senantiasa memberikan kita ruang dan peluang untuk kita berubah. Yang paling penting, setiap apa yang kita lakukan dengan sebaik mungkin, kita lakukan dengan penuh rasa keinsafan dalam diri kita, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita ruang dan juga peluang untuk setiap hari kita mengkoreksi diri kita untuk kita melakukan amal-amal kebajikan bagi kita menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini, insya-Allah. Jadi sedikit perkongsian pada pagi ini, iaitu perkongsian berkaitan dengan muhasabah diri, iaitu satu amalan yang terbaik untuk kita lakukan secara istiqamah setiap hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap amal-amal ibadah yang telah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan atas pengharapan kita atas keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja pada pagi ini, perkongsian yang sempat dikongsikan khususnya untuk diri saya dan juga untuk kita bersama, insya-Allah. Saya serahkan kembali kepada Puan Admin dan saya mohon kemaafan atas segala salah silap, kelemahan sepanjang penyampaian, kerana sungguhnya setiap satu yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Kelemahan adalah khilaf daripada diri saya sendiri, segala-galanya atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apa yang kita lakukan ini akan dicatat sebagai amal-amal dan juga jariah yang terbaik buat diri kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nak alunkan Asmaul Husna ke Ustaz? Asmaul Husna. Boleh? Boleh, insya-Allah. Okey, kita akhiri kuliah kita dengan Asmaul Husna, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Ustaz Mahmud Mastam yang telah pun menyempurnakan kuliah kita pada pagi yang barakah ini. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit dan juga dalam permasalahan hidup, mudah-mudahan dipermudahkan dan kita dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukran jazilan atas perkongsian ilmu pada pagi ini tentang muhasabah diri. Mudah-mudahan memberi kita manfaat, jadikan ibrah, peringatan yang baik untuk kita. Moga kita tak sia-siakan usia yang telah dikurniakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita juga istiqamah dalam meningkatkan amalan kebaikan dan dengan menambah ilmu
dan juga tingkatkan amalan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menuju ke syurga Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang istiqamah bersama-sama dengan Gema Nur Iman setiap hari. Moga nafas kita hari ini adalah anugerah untuk hidup kita yang penuh barakah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengiringi perjalanan hidup kita dengan rahmat-Nya sepanjang hari dan dimudahkan segala urusan di mana pun kita berada di bumi Allah ini. Untuk makluman semua, kuliah kita seterusnya pada pukul 10 pagi, iaitu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamrul Zaman, iaitu dengan syarah tentang dari kisah Sahih Para Nabi jilid yang pertama. Jadi sekiranya ada kelapangan waktu, teruskan bersama dengan kuliah pada pukul 10 nanti, iaitu kuliah duha. Jadi kepada yang ada urusan, kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya untuk kita pada hari ini dan seterusnya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua, dan sebagai penutup tirai kuliah subuh kita, sekali lagi dipersilakan Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mastam untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita tangguhkan, sama-sama kita mengambil sedikit masa kita mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestin, yang berada di Gaza, dan kita sambung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah bantuan dan pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang berada di Palestin, yang berada di Gaza khususnya. Allah, juga di mana-mana tempat pada setiap masa dan ketika umat Islam sedang diuji, ya Allah, berikanlah bantuan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada umat Islam, ya Allah. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Hancurkanlah kesatuan musuh-musuh-Mu, ya Allah. Hancurkanlah kesatuan musuh-musuh-Mu, ya Allah. Hancurkanlah kesatuan musuh-musuh-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.